ramai kot yang dah pernah dengar tentang Lord of the Ring. Hebatnya karya Tolkien ini, hebatnya Lord of the Ring itu sehingga dikaji kat universiti. So, ada apa sebenarnya dalam Lord of the Ring ini? Kenapa dia boleh sangat famous pada hari ini dan dikatakan karya yang paling evergreen? So, untuk hari ini aku nak kongsi sedikit apa hebat tentang Lord of the Ring ini. Tolkien, dia tulis mitologi dalam Lord of the Ring tu sebab dia nak mewujudkan satu mitologi khusus untuk England, untuk orang putih tu. So, kita boleh trace back kembali Tolkien wujudkan asal-usul kewujudan dunia itu sendiri. Kalau macam kita ada kisah Adam dan Hawa. So, kalau dalam universe Tolkien yang dia wujudkan sendiri ini, kononnya dunia pada hari ini wujud gara-gara lagu yang dinyanyikan oleh Eru Ilúvatar dan juga dia punya Valar dan juga dia punya Maiar. So, Valar ni apa? Kalau dalam hierarki yang kita mudah faham, Valar tu adalah malaikat dan Maiar tu pun malaikat yang kecil sedikit. So, pecahan daripada lagu yang mewujudkan dunia itu, lahirlah bangsa-bangsa elf, bangsa manusia biasa, bangsa dwarf. Itu yang utama dan mewujudkan dunia pada hari ini. Dunia dalam mitologi Tolkien kita sebut sebagai bumi Arda. Cuma yang famous orang selalu rujuk dalam mitologi ini adalah Middle Earth. Rasanya pernah dengar kot? Middle Earth, bumi tengah. So, dalam Tolkien punya mitologi, awalnya elf yang mula muncul, dia tinggal dekat kawasan Valinor itu. Pada awalnya tidak ada langsung matahari dan juga bulan. Cahaya yang wujud adalah daripada dua pokok emas dan pokok perak yang hanya ada dekat benua Valinor itu sendiri. Sehinggalah pokok itu dimusnahkan oleh penjahat yang pertama, kita sebut sebagai Melkor, dengan dia punya laba-laba, Ungoliath. So, apabila dua pokok itu musnah, maka tidak adalah cahaya. Dekat situlah barulah Valar yang mewujudkan pokok ini. Dia ambil benih terakhir daripada dua pokok itu, dia jadikan bulan dan juga matahari. Dalam mitologi Tolkien, awalnya bumi itu adalah rata, tapi gara-gara kekejaman si Melkor dan juga dia punya laba-laba gergasi yang Ungoliath tu, so bumi itu berubah menjadi sfera macam kita kenal hari ini. Macam mengarut kan? Kisah fantasi, memanglah. Sambung cerita apabila Melkor itu kalah, dia punya pembantu yang famous disebut sebagai Sauron meneruskan legasi kejahatan itu ke kawasan Middle Earth. Kenapa karya ni orang kaji? Satu, sebab selain daripada mitologi itu sangat dalam, kewujudan bahasa-bahasa yang Tolkien buat. By the way, Tolkien dia tulis cerita Lord of the Ring ni bukan sebab nak menghasilkan cerita fantasi tahu semata-mata. Dia wujudkan cerita ni sebab Tolkien dari zaman dia kanak-kanak dahulu, dia dah cipta bahasa sendiri, conlang sendiri. So, dia wujudkan universe ini supaya bahasa dia tu hidup. Selain daripada bahasa kan, orang kaji karya Tolkien ini juga sebab sistem tulisan yang Tolkien itu wujudkan dalam universe ni. Banyak sistem tulisan. Antara tulisan yang paling famous adalah tulisan Quenya tu sendiri dan juga tulisan cincin tu kan. Kan ada tulisan yang jampi-jampi Sauron itu pun ada tulisan daripada yang Tolkien wujudkan sendiri. So, sebab tu orang suka, orang jatuh cinta untuk mengkaji karya Tolkien ini.